Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan berkongsi salah satu daripada bab ulum tahun 6, iaitu ibadah puasa pada bulan Ramadan. Puasa Ramadan adalah salah satu daripada rukun-rukun Islam yang 5. Ianya merupakan ibadah yang telah difardukan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Maksud ibadah ialah tuntutan ke atas seorang hamba bagi melaksanakannya sebagai memenuhi perintah Allah dan menunaikannya tanpa melihat apa-apa natijah yang mungkin dihasilkan daripada ibadah tersebut. Seterusnya kita akan melihat isi berkaitan ibadah puasa. Kita akan lihat beberapa perkara. Yang pertama, pengertian puasa. Yang kedua, hukum puasa. Yang ketiga, dalil nakli puasa, syarat wajib puasa, rukun-rukun puasa, perkara sunat puasa, dan amalan yang dilakukan di dalam bulan puasa. Seterusnya kita akan lihat kepada pengertian puasa dan hukum melaksanakan puasa di bulan Ramadan. Pengertian puasa bermaksud menahan diri daripada perkara yang membatalkan puasa, bermula daripada terbit fajar hingga terbenam matahari, beserta dengannya dan syarat-syarat tertentu. Hukum melaksanakan puasa di bulan Ramadan wajib kepada orang yang cukup syarat. Seterusnya kita lihat kepada dalil melaksanakan ibadah puasa. Allah Subhanahu Wa Taala berfirman dalam surah Al-Baqarah ayat 183, Ya ayyuhallazina amanu kutiba alaikumus siyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Maksudnya, wahai orang yang beriman, kamu diwajibkan berpuasa sebagaimana yang diwajibkan atas orang yang dahulu daripada kamu, supaya kamu bertakwa. Ibadah puasa adalah ibadah rohaniah dan jasadiah. Apabila ibadah puasa dilaksanakan dengan menjaga sunnah dan adab, maka hasil daripadanya membentuk seorang hamba yang benar-benar bertakwa di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Seterusnya kita melihat kepada syarat-syarat wajib puasa. Yang pertama sekali, syarat wajib puasa Islam. Bagi semua orang Islam, wajib ke atas mereka untuk mendirikan ataupun melaksanakan ibadah puasa. Bagi orang kafir, tidak wajib ke atas mereka untuk melaksanakan ibadah puasa. Yang kedua, berakal. Tidak sah puasa orang gila dan juga kanak-kanak yang belum mumayyiz, kerana puasa memerlukan niat, dan niat ini hanya boleh dilakukan oleh orang yang berakal sahaja. Yang ketiga, baligh. Dalam Islam, seseorang itu dikatakan baligh apabila mampu mengetahui, memahami dan mampu membezakan mana yang baik ataupun benda yang buruk. Yang keempat, mampu berpuasa. Terdapat uzur syar'i yang mencegah daripada berpuasa, dan ada pula uzur yang mengharuskan untuk berbuka puasa. Antara uzur syar'i yang mencegah daripada berpuasa, keluar darah haid, nifas ataupun pingsan sepanjang hari. Manakala uzur syar'i yang mengharuskan berbuka puasa ataupun mereka tidak mampu berpuasa, iaitu sakit yang boleh memudaratkan jika diteruskan berpuasa.
Yang kedua, bermusafir melebihi 2 marhalah. Dan yang ketiga, tidak mampu berpuasa disebabkan sakit. Seterusnya kita akan lihat kepada rukun puasa. Rukun puasa terdiri daripada 2 perkara. Pertama, niat puasa. Yang kedua, menahan diri daripada perkara yang membatalkan puasa. Niat puasa dilakukan pada malam hari sehingga sebelum terbit fajar. Niat puasa di bulan Ramadan, nawaitu saum maghadin an adai fardi syahri ramadana hazihi sanati lillahi ta'ala. Sahaja aku berpuasa pada esok hari menunaikan fardu Ramadan tahun ini kerana Allah Ta'ala. Rukun yang kedua, menahan diri daripada perkara yang membatalkan puasa. Menahan diri perkara yang membatalkan puasa seperti mengelak daripada minum ataupun makan dengan sengaja. Seterusnya kita melihat perkara sunat yang dilakukan ketika melaksanakan ibadah puasa di bulan Ramadan. Perkara sunat yang pertama ialah melakukan ataupun melaksanakan sahur. Yang kedua, melewatkan waktu sahur. Yang ketiga, menyegerakan waktu berbuka puasa. Rasulullah SAW bersabda, manusia itu akan sentiasa berada dalam kebaikan selagi mana mereka menyegerakan berbuka puasa. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Yang keempat, berbuka dengan ratab ataupun tamar. Rasulullah SAW berbuka sebelum menunaikan salat dengan beberapa biji kurma basah, yakni rutab, dan jika tiada kurma basah, baginda berbuka dengan beberapa biji kurma kering, yakni tamar. Dan jika tiada kurma kering, maka baginda Nabi Muhammad SAW berbuka dengan beberapa teguk air. Riwayat Abu Daud. Yang kelima, berdoa sebelum waktu berbuka. Salah satu waktu mustajab doa ialah waktu sebelum berbuka puasa. Seterusnya kita akan melihat amalan yang dilakukan ketika berpuasa di bulan Ramadan. Yang pertama, menjauhi perkara yang boleh mengurangkan pahala puasa. Rasulullah SAW mengingatkan umatnya terhadap realiti ramai Muslim yang berpuasa tetapi hanya memperoleh lapar dan dahaga, atau tidak dikira di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Ini kerana puasa yang dilakukan menepati takrifnya, iaitu menahan diri daripada melakukan perkara yang membatalkan puasa bermula terbit fajar sehingga terbenam matahari dan disertai niat, tetapi tidak memenuhi hakikat berpuasa. Abu Ubaidah radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah SAW bersabda, puasa ialah perisai selagi seorang itu tidak memecahkannya. Hadis riwayat Nasa'i dan Ibnu Majah. Yang kedua, menjauhi perkara yang boleh membatalkan puasa seperti minum, makan dengan sengaja. Yang ketiga, melaksanakan ataupun melakukan solat tarawih. Solat tarawih hanya dilakukan pada malam bulan Ramadan sahaja. Solat tarawih dalam bulan Ramadan boleh dilakukan secara individu ataupun secara berjamaah. Tarawih artinya beristirahat, maka solat ini dilaksanakan berselang-seli dengan berehat seketika.
Tujuan berhenti rehat sekejap adalah untuk memperolehi keikhlasan dan memberikan ketenangan kepada mereka yang melaksanakan ataupun mendirikan solat tarawih, khususnya kepada warga emas, di samping mengelakkan ketegangan badan selepas berbuka puasa. Yang terakhir, yang keempat, ialah membaca Al-Quran. Di bulan Ramadan, kita diminta oleh baginda Rasulullah SAW untuk berpuasa dengan ihtisaban, seperti dalam sabdanya, barang siapa yang berpuasa di bulan Ramadan dengan memenuhi keimanan dan ihtisaban, Allah mengampuni dosa-dosa yang telah lalu. Kita tentu sudah tahu bahawa membaca Al-Quran satu huruf akan diberi pahala oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Rasulullah SAW bersabda, barang siapa yang membaca satu huruf Al-Quran, maka ia mendapat satu kebaikan, dan satu kebaikan sama dengan 10 kali ganda. Aku tidak mengatakan alif lam mim adalah satu huruf, tetapi alif satu huruf, lam satu huruf, dan mim satu huruf. Maka khususnya di bulan Ramadan, pahala ini dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Okey, terima kasih pada anak-anak ustaz yang sudi melihat dan mendengar bahan yang disediakan ini. Pada bahan yang akan datang, kita akan melihat kepada syarat sah puasa, perkara yang membatalkan puasa, dan hikmah berpuasa. Semoga kita dapat berjumpa lagi pada video yang akan datang. Terima kasih.